Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Allah ta'ala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala Allah ta'ala, fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wa qala Allah ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan tuan pengerusi surau An-Nur, yang dimuliakan tuan-tuan imam dan seluruh barisan kepimpinan surau, yang disegani para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua pada pagi ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh lagi Allah pilih kita semua jadi tetamu Allah. Kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mentaati perintah Allah. Dan daripada pagi hari kita fikir, hati orang mukmin ni yang dipikir, dia bangun pada tidur yang dipikir macam mana hari ni dia nak buat Allah suka dengan dia. Macam mana hari ni saya nak buat Allah suka dengan saya. Ini orang mukmin. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita semua jadi tetamu Allah. Kalau kita pergi rumah jiran, rumah kawan baik, sebelum subuh nak jadi tetamu, agak-agak dia buka pintu ke tuan-tuan, ketuk pintu rumah kawan sebelum subuh, minta buat kopi nak jadi tetamu, dia tak layan tuan-tuan, dia buat-buat tak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tanda sayangnya Allah kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kali pertama saya hadir kuliah di surau jemaah tuan-tuan. Terima kasih buat Ustaz Zakir, masya-Allah, yang jemput. Nama saya Adri, tu nama pendek, Adri. Nak ingat Adri KRU ke mudah sikit tuan-tuan.
Adri saja. Nama penuh Muhammad Syazril Adri bin Muhammad Roni bin Tahir bin Dahu bin Abbas. Tu kalau panjang sangat, sebab tu tak payah ingat. Ingat yang pendek aja, Adri. Tinggal saya di Bukit Belacan. Rasanya orang-orang lama dia tahulah Bukit Belacan tu, hari cuti biasa pergi. Tapi sekarang ni kalau pergi tak ada apa dah tuan-tuan. Dia dah buat Belacan pun tak ada tuan-tuan. Belacan pun tak ada. Dia dah buat highway, dia tutup semua sungai pun dah jadi kotor. Jadi mungkin dah siap highway ni boleh kot agaknya. Maka mata Allah Subhanahu Wa Taala tinggal di Bukit Belacan, lahir di Terengganu. Besuk Terengganu. Kalau besuk ni bahasa dia Kelantan. Tapi insya-Allah saya lama duduk Selangor ni, bahasa dia dah bercampur aduk. Moga-moga fahamlah insya-Allah. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Sudah makan? Ada makan ke lepas ni? Ada. Alhamdulillah. Baik, maknanya semangatlah nak kuliah pagi-pagi ni, hari Selasa pagi hari. Kita luangkan masa kita. Kuliah pagi ni cerita tentang mati. Boleh tuan-tuan? Boleh ke nak tukar tajuk poligami? Biasa tajuk macam ni dia akan segar buat poligami. Buktinya kita dah dapat khutbah Jumaat minggu lepas, baru-baru ni hari Jumaat. Kalau di Selangor cerita tentang nikah. Ada mata Allah. Tanya semua jemaah lelaki, mungkin akak-akak lupa tanya suami. Tadi khutbah Jumaat ustaz cerita pasal apa? Semua boleh jawab. Apa tajuk khutbah baru-baru ni? Bahaya nikah sedikit. Tuan-tuan, tajuk sebenar dia bahana nikah sedikit. Bahana nikah sedikit. Kita dok salah dengar, bahaya kalau nikah sedikit. Tuan-tuan, segar. Itu yang sepanjang khutbah tak tidur tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita pagi ni cerita tentang kematian. Sebab orang yang dengar cerita pasal mati, kita duduk pagi ni, kita dengar tentang kematian. Nabi isytiharkan, tuan-tuanlah orang yang bijak, kata Nabi. Siapa dia orang bijak? Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang bijak itu orang yang suka muhasabah diri dia. Dia duduk kuliah, dia duduk tenung diri dia tentang kehidupan akhirat. Lepas mati ni macam mana aku, macam mana mak ayah, macam mana anak, dipikir macam tu. Ini orang bijak, kata Nabi. Bukan hanya orang bijak tu kena ada sijil yang tinggi, pangkat yang tinggi. Orang bijak, Nabi kata, orang yang suka muhasabah diri dia. Tidak cukup hanya muhasabah diri dia, Nabi sebut wa amila lima ba'dal maut, dan dia juga buat persiapan untuk menghadapi kematian. Buat amal untuk kehidupan mati. Kalau hanya duduk dia muhasabah diri, pergi macam-macam kuliah muhasabah diri tapi tak bergerak amal, dia tak jadi. Dia jadi golongan yang kedua. Nabi kata wal ajiz, orang yang bodoh, orang yang lemah. Kata Nabi, man asba'a nafsuhu hawaha, orang yang suka ikut hawa nafsu. Hidup suka apa yang dia nak buat, dia buat ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang suka berangan-angan kepada Allah. Ini orang yang bodoh, kata Nabi, suka hidup berangan-angan kepada Allah. Kita dengar macam baik, ustaz kan elokkan berangan-angan kepada Allah, bukan berangan-angan pada janda sebelah. Kepada Allah tak baik ke? Tuan-tuan, Nabi kata orang suka berangan-angan kepada Allah ni orang yang bodoh. Apa maksud angan-angan pada Allah? Dia berangan-angan mati sempat bertaubat, sedangkan taubat masih bertangguh. Dia berangan-angan sebelum mati dia boleh taubat, nak mati nanti dia boleh mengucap. Dia berangan-angan mati boleh mengucap la ilaha illallah, sedangkan lisan dia jauh daripada zikrullah. Dia berangan-angan dalam kubur nanti, kubur dia luas mata memandang, luas mata memandang, cerah, dapat taman-taman syurga. Sedangkan dia dengar antara amalan yang boleh meneman dalam kubur, selamat dalam kubur, sebelum tidur baca surah Al-Mulk, lepas daripada azab kubur. Dia dengar macam seronok, tapi sampai hari ini dia tak buat-buat. Wa tamanna 'ala Allah, orang ni angan-angan saja kepada Allah.
Ni orang-orang yang lemah kata Nabi, orang yang kurang cerdik. Dia berangan-angan balik di mahsyar akan dapat syafaat Nabi SAW, sedangkan Nabi pun dia tak kenal. Dia berangan-angan cita-cita supaya jenazah dia nanti ramai datang solat jenazah dia. Sebab dia tengok pak imam, ustaz, ahli ulama meninggal dunia, ramai datang solat jenazah. Dengan van, dengan 2-3 van daripada pelajar tahfiz, jubah-jubah putih. Ini ciri-ciri orang yang mati soleh, orang yang baik meninggal dunia. Dia tengok ramai yang solatkan jenazah ustaz ni, ulama ni, teringinlah nak jadi macam tu. Dia bercita-cita nak macam tu. Tetapi dalam hidup sedikit pun tak pernah menyantuni pelajar tahfiz. Daripada harta dia langsung tak pernah menyumbang kepada pusat bajikan sebagainya. Langsung tak pernah menyantuni jiran-jiran tetangga. Tapi dia harap ramai datang solat jenazah dia. Wa tamanna 'ala Allah. Orang ni angan-angan saja kepada Allah. Dia berangan-angan balik nanti ke akhirat dapat syurga yang luar biasa, sedangkan amal biasa-biasa. Ni orang yang lemah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita untung pada pagi ni kita boleh dengar cerita tentang kematian. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah sebut, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat ni semua orang hafal. Buktinya tadi saya tengok mulut semua muncung maut. Semua hafal tuan-tuan. Siapa yang tak kenal ayat ni? Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Syarat mati bukan kena tunggu tua. Syarat mati tak payah tunggu sakit, tak payah tunggu pencen, tak payah tunggu usia meningkat, tak payah tunggu masuk hospital. Syarat bagi mati satu je. Apa syarat bagi mati? Syarat untuk mati adalah hidup. Syarat mati adalah hidup. Dalilnya mana? Tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti akan mati. Jadi tak payah kita duduk tunggu saya lambat lagi mati. Tak, asalkan kita sedang hidup, kita semua tengah pegang syarat bagi mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, semua yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Ada seorang sahabat tanya pada sahabat yang lain dalam kitab Rahsia Kematian karangan Imam Qutubi rahimahullah ta'ala sebut, ada orang tanya, kutu yang atas kepala kita tu, kutu tu adakah malaikat maut yang cabut nyawa dia? Tuan-tuan dengar soalan macam budak-budak punya soalan, tapi kesan iman dia tinggi. Jawapan dia, kutu atas kepala kita itu pun malaikat maut yang cabut nyawa dia. Bukan kerja kita. Kita hari ni duk ingat kita duk gaul-gaul kepala dia, kita duk gaul kepala kita, tarik kutu, ambil 10 biskut, letak atas 10 biskut, ketik ketang satu tu bergegar bunyi. Kita ingat kita yang cabut nyawa kutu tu. Tetapi kerja mencabut nyawa kutu atas kepala kita itu pun malaikat maut yang cabut. Yang nyamuk duk hinggap kat pipi kita tuan-tuan, duk isap darah kita, kita pun duk tampak kelepak, darah mengecik tuan-tuan. Lenyek nyamuk tu tuan-tuan. Baru sebentar tadi malaikat maut ada sebelah pipi kita, cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa nyamuk. Oh, mana kata tadi malaikat maut ada sebelah pipi saya? Ada. Dekat tuan-tuan, sebelah pipi je tuan-tuan. Kita hari ni duk ingat malaikat maut ni jauh, lambat lagi. Yang tuan-tuan duk tampar nyamuk, duk garuk-garuk, kumang-kumangnya duk mati, malaikat maut yang cabut nyawa mereka. Tuan-tuan bayangkan kita hari-hari tak terlepas daripada malaikat maut. Nasib baik malaikat maut tadi tak salah cabut, dia cabut nyamuk kat pipi, bukan cabut pipi kita tuan-tuan. Kalau tak, hilang nyawa kita. Semua orang pasti akan bertemu dengan kematian. Termasuklah yang tukang cabut nyawa, malaikat maut, dia pun akan mati. Malaikat maut yang tukang cabut nyawa, dia pun akan mati. Apabila alam ini ditiup sangkakala oleh malaikat apa tuan-tuan tiup sangkakala? Malaikat Israfil. Malaikat maut, apa nama malaikat maut? Malaikat Izrail. Bagus surah ni. Kalau surah lain saya tanya, malaikat maut apa nama, dia kena nyanyi dulu tuan-tuan. Bila Izrail Ustaz tuan-tuan.
Ada orang salah sebut Israel. Dia Israel, tuan-tuan mata Allah. Bila Israfil, peniup sangkakala, tiup alam ini hancur lebur, hancur berkecai, semua mati, ramai seluruh makhluk mati, hanya tinggal beberapa malaikat saja yang masih hidup. Kemudian bila semua mati, Allah tanya kepada malaikat maut, malaikat Israel. Allah tak tanya kepada Israfil, sebab kerja Israfil cuma tiup sangkakala, hancurkan alam. Tetapi ketika mana alam itu hancur, yang tugas mematikan, mencabut nyawa tetap tugas malaikat maut. Tuan-tuan mata Allah. Allah tanya malaikat maut, wahai Israel, sekarang ni siapa yang masih tinggal? Kata malaikat maut, ya Allah, yang masih tinggal pada waktu ini adalah Engkau Tuhan yang kekal abadi. Yang masih tinggal adalah Jibril alaihi salam, Mikail alaihi salam, Israfil alaihi salam. Yang masih tinggal pada waktu ini adalah malaikat yang menanggung arash, ada 8 malaikat. Dan yang masih tinggal pada waktu ini adalah aku, hamba yang hina. Kata malaikat maut. Allah perintahkan, wahai malaikat maut, kau cabutlah nyawa Jibril, cabutlah nyawa Israfil, cabutlah nyawa Mikail, cabutlah nyawa malaikat yang sedang menanggung arash. Allah suruh bersihkan semua malaikat, jangan ada satu pun yang tinggal. Malaikat maut cabut nyawa Jibril. Walaupun Jibril tu ketua bagi para malaikat, dia bos ke, ketua ke, perintah Allah tetap kena buat. Cabut nyawa Jibril, Mikail, seluruh malaikat mati. Bila semua malaikat mati, tak ada yang tinggal, Allah tanya balik kepada malaikat maut, wahai Israel, sekarang ni siapa yang masih tinggal? Tuan-tuan, malaikat Israel, dia tengok kanan, dia tengok kiri, tak ada siapa. Kawan-kawan dia semua lenyap, tinggal dia seorang. Dia mula tunduk, ketakutan, menggigil. Dia kata, ya Allah, pada waktu ini yang tinggal hanyalah Engkau Tuhan yang kekal abadi, dan yang masih tinggal adalah aku, hamba yang hina. Tuan-tuan, pada waktu itu hanya dia dengan Allah saja, menggigil ketakutan. Ni malaikat maut. Allah kata, tidakkah kau pernah dengar firmanku, kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kata malaikat maut, aku dengar ya Allah, aku tahu itulah syarat bagi mati, yakni bernyawa. Allah kata, wahai malaikat maut, sekarang kamu mati. Sekarang kamu cabut nyawa kamu. Dia cabut nyawa dia sendiri. Bila dia cabut nyawa dia sendiri, dia menjerit kesakitan, sehingga kan kalaulah ada mana-mana kehidupan yang mendengar bunyi jeritan malaikat maut mengerang sakitnya mati, nescaya orang yang mendengar pasti akan mati. Dahsyat suara malaikat maut. Kita dengar suara peti, ada berapa pakcik meninggal dunia, dengar suara peti, sakit jantung. Itu suara peti, tuan-tuan. Ada dengar suara mercun. Nanti nak masuk bulan Ramadan ni, bulan Ramadan pun ada mercun. Pelik apa yang disambut tak tahu. Bulan Ramadan pun ada mercun, tuan-tuan. Bunyi mercun, ada syahid tengah tarawih, terkejut, tuan-tuan. Adik saya dia nakal sikit, tuan-tuan. Di rumah di Bukit Belacan sana, tengah imam semua jadi imam solat tarawih, adik saya bakar mercun, baling kot tingkap tu ngangam imam kat depan. Bergegar satu masjid mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu dia kecil-kecil lah, tuan-tuan, tak boleh buat apa lah. Terkejut mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nasib baik tak ada yang meninggal dunia, tuan-tuan. Nak sebut apa dia? Malaikat maut menjerit kesakitan. Lalu kata malaikat maut, kalaulah aku tahu macam ni rasa sakitnya mati, nescaya aku akan cabut nyawa orang mukmin dengan berlemah lembut. Kata malaikat maut. Baru dia rasa sakit mati, dah berjuta bilion nyawa dah cabut, baru hari tu dia rasa sakitnya sakaratul maut. Tuan-tuan, sedangkan makhluk yang paling lembut nyawanya dicabut, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu pun Nabi kata, wahai malaikat, tak boleh pelan lagi ke? Tak boleh lembut lagi ke? Aku kan kekasih Allah. Kata malaikat, ya Rasulullah, inilah kaedah yang paling ringan, yang paling lembut yang pernah aku buat. Aku tak pernah cuba kat siapa-siapa lagi. Engkau lah yang paling lembut pernah aku cuba. Nabi terkejut, ini macam punya lembut. Kalau macam inilah sakitnya sakaratul maut, maka aku minta biar seluruh kesakitan sakit mati umat aku bagi kepada aku, jangan bagi kepada umat. Tuan-tuan, ini Nabi punya fikir. Akhir hidup dia pun masih lagi fikirkan umat. Sebab Nabi dapat rasa umat tak boleh tanggung sakitnya sakarat. Tapi apakan daya, doa ni Allah tak terima. Setiap daripada kita kena terima habuan masing-masing. Nabi dah cukup penat sepanjang hidup duk menanggung kita, sampai nak mati pun, nak wafat pun masih lagi fikirkan kita. Tuan-tuan semua kena usaha sendiri, nak mati sedap ke, nak mati seksa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya mati tu mesti sakit mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semua mati, malaikat maut pun mati, dah tak ada siapa yang tinggal. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, limanil mulkil yaum, pada hari ini siapakah raja? Allah menyeru, Allah kata kepada alam yang sudah binasa, hari ini siapa dia raja? Mana dia raja kalian? Mana dia yang rasa dia hebat tu? Mana dia pemimpin-pemimpin kalian? Tuan-tuan, Allah tanya. Ada orang jawab ke tuan-tuan? Pada waktu itu tak ada seorang pun jawab. Senyap. Macam mana nak jawab? Kosong, mati, debu, tak ada apa. Kenapa Allah tanya walaupun dah tahu tak ada orang? Nak tunjuk Allah ni Maha Kuasa, Allah ni begitu sabar dengan karenah kita semua sepanjang zaman, keturunan demi keturunan, karenah yang sama, dosa yang sama, Allah tahan sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai bila Allah hancurkan dunia ni, nak tengok hujung-hujung kita ni ke mana? Yang rasa hebat dengan tentera dia, dengan kerajaan dia, dengan sistem dia, hujung-hujung kamu ke mana? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua pasti akan mati. Sebab itulah syarat mati, yakni hidup. Bahkan makhluk yang bernama mati, tuan-tuan, mati itu pun makhluk. Mati itu pun makhluk, dia pun akan mati. Makhluk bernama mati pun akan mati. Tuan-tuan, ada kisah makhluk bernama mati ni mati. Di akhirat Allah akan datangkan kematian berbentuk seekor biri-biri ataupun kambing. Allah letak seekor kambing di mahsyar, seluruh ahli mahsyar kita semua akan tengok. Allah kata inilah dia kematian. Kematian Allah jadikan bentuk biri-biri. Bila semua tengok, Allah perintahkan malaikat untuk sembelih kematian ini depan mata kita semua. Bila disembelih ini biri-biri, maka matilah mati. Ini kisah matinya mati. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kematian itu disembelih di hadapan seluruh makhluk, maka menangislah ahli-ahli neraka, bergembira ahli-ahli syurga. Kenapa? Ahli-ahli neraka menangis, ya Allah, kenapa dibunuh itu kematian sedangkan kami mengharapkan mati. Ahli-ahli syurga seronok. Sebab apa? Mereka akan duduk syurga selama-lamanya dan tak akan bertemu dah kematian. Sebab mati dah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam akhirat, satu alam yang kita dah tak akan jumpa dah kematian. Kalau seronok, dia akan seronok selama-lamanya. Kalau hidupnya derita, dia akan derita selama-lamanya. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, tuan-tuan, sedia ataupun tak sedia, kita akan masuk alam kematian, kita akan masuk alam barzakh. Semua orang pasti akan masuk alam kubur. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kaki sudah melangkah masuk alam barzakh, masuk alam kubur, maka mustahil untuk patah balik ke dunia. Tak boleh langsung patah balik ke dunia. Tak boleh patah balik ke dunia bila dah masuk alam kubur. Apa bukti dia, ustaz? Buktinya hari ini
tak ada mana-mana bayi, tidak ada mana-mana budak. Bila dilahirkan ke dunia, dia boleh patah balik ke alam rahim. Tuan-tuan pernah patah balik ke alam rahim? Tak seronok dengan hidup dunia, tak seronok lah Ustaz hidup kat dunia, saya nak baliklah alam dulu, yang alam rahim, alam mak saya tu. Mak kita pun tak mau terima, tak mau sumbak kita balik. Itu bukti yang jelas. Seperti mana kita semua tak akan pernah boleh balik ke alam rahim, macam mana kaya pun kita, hebat mana pun teknologi pada zaman ini, tak ada mana-mana orang boleh balikkan kita semua ke alam ibu, alam rahim. Begitulah orang yang balik kehidupan akhirat, bila balik dalam alam kubur, dia dah takkan boleh patah balik ke dunia. Menangislah macam mana sekalipun, apa yang dia bawa itu saja. Kalau dia mula semayang, hanya sempat 10 tahun je semayang, solat itulah dia akan bawa. Kalau dia mula semayang walaupun sehari je sempat semayang, itulah yang dia bawa. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Kita semua pasti akan tinggalkan dunia ni. Dunia ni bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Ni dunia. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni singgah je, rumah ni singgah. Dunia ni hanya persinggahan. Kita akan balik kehidupan akhirat. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita singgah rumah kawan kita, agak-agak kita boleh duduk lama ke tuan-tuan? Kita takkan senang-senang nak duduk lama. Singgah rumah kawan, kata nak ziarah aja. Ini dah 8 tahun ziarah apa macam ni. Kita akan balik semula tempat kita. Balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, boleh lagi ke tuan-tuan kita mati ni? Boleh terus lagi ke? Ke nasi dah sejuk tuan-tuan? Kuliah biasa habis pukul apa? Kuliah subuh biasa habis pukul? Tak berani jawab tuan-tuan, mata Allah. Ke pukul 7.30 ke 7.40 ke? Pukul 8 biasa, pukul 8. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, memang pukul 8 ya. Masya Allah, hebat tuan-tuan, mata Allah. Tapi saya rasa pukul 8 tu saya minta orang lain gantilah. Saya sampai 7.15 dah nak sampai dah. 7.30 boleh tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah, alhamdulillah. Saya tengok sesuatu surau tu, kalau surau tu saya tengah kuliah, semua jenis orang terapung terbang ke langit, saya akan lama sikit sampai Zuhur. Kalau jenis semua tunduk ke bumi, lama-lama semua sujud, kita berhenti awal tuan-tuan. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Maka mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua akan balik kepada kehidupan akhirat. Semua orang akan rasa sakitnya mati. Semua orang akan masuk dalam kubur. Tuan-tuan, kubur ni alam yang seluruh manusia akan masuk. Alam barzakh, kita semua akan masuk. Tak ada siapa pun yang akan skip. Walaupun jenazah dia tidak dikuburkan. Macam mana Ustaz? Ada orang tanya, Ustaz, macam mana orang yang mati kena bakar? Yang non-Muslim kan, ada yang mati kena bakar, debu dia ditaburkan di sungai, di laut, dia tak masuk kubur Ustaz. Adakah malaikat maut tak jumpa dia dalam kubur, kena cari kat sungai? Tuan-tuan, walaupun dia mati kena bakar, badan jadi debu, dia celik mata, dia sudah berada di alam kubur. Walaupun orang tu mati meletup, main bom, disalah beli mecun tuan-tuan, contoh dia main bom, berkecai badan, berkeping-keping, tak boleh tanam. Boleh tanam pun mata ialah yang tinggal, sebiji mata tanam. Adakah dia ini sebab kuburnya tak ada, dia tidak disoal dalam kubur, dia tetap akan masuk alam kubur. Nak sebut kubur ni, alam barzakh ni bukan hanya untuk alam orang yang mati kena tanam saja. Berapa ramai yang mati kena bakar. Dalam mata Allah, yang non-Muslim orang Buddha mati kena bakar, dialirkan abunya, tak ada kubur. Ada satu bangsa mati, jenazah dia kena buang di angkasa lepas, Star Wars. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita lain lah, cerita angkasawan tu, cerita alien. Mata Allah tak tahu cerita Star Wars, tak tahu. Orang tuan-tuan semua jenis baca Quran je payah tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan, Star Wars jenazahnya buang di angkasa. Tapi tak adalah macam tu saja, tuan-tuan Allah. Nak sebut macam mana pun jenazah dia kena sorok kena sorok dalam laut ke, kena sorok bertahun-tahun tak dikuburkan dalam kontena ke, dalam tong ke, dia celik mata, dia tetap berada di alam kubur. Malaikat maut akan soal dia tentang iman dia, tak terlepas. Orang yang mati, contoh dia mata Allah, tenggelam naik kapal terbang tenggelam di tengah laut, tenggelam sampai masuk dasar laut. Adakah malaikat Munkar dan Nakir nak soal dia kena menyelam juga malaikat? Kena soal dalam laut? Tidak. Mereka tetap akan masuk dalam alam kubur mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya tak sebut MH. Kita tak pasti lagi dia tenggelam ke, macam-macam isu mata Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut macam mana pun keadaan, semua orang akan masuk alam kubur mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila masuk alam sana, Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan segala pahala kamu. Apa yang saya buat, tuan-tuan buat pada hari ini, semuanya Allah akan bentangkan di akhirat. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tayangkan di akhirat. Sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, semua akan dibentangkan di CCTV mahsyar. Semua tengok. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka mata Allah Subhanahu Wa Taala, ada manusia balik di akhirat hanya kerana satu dosa je, dia dihumbankan dalam neraka. Ada juga manusia balik di akhirat hanya kerana satu je pahala, dia dimasukkan dalam syurga. Macam mana Ustaz? Nabi cerita tentang seorang wanita. Wanita ini ahli ibadat, solatnya bagus, zikirnya bagus, Qurannya bagus, hebat, dia ahli ibadat. Cuma masalah dia satu, kata Nabi, apa dia? Dia bela kucing. Dia kurung kucing dia. Dia sibuk ibadat, sibuk pergi kuliah, kucing dia mati tak makan. Dia kurung kucing dia sampai kucing dia mati. Hanya perbuatan ini saja Allah Subhanahu Wa Taala menghumbankan wanita ini dalam neraka, hanya kerana seekor kucing. Ada juga manusia balik di mahsyar, dosanya banyak, hanya satu amal saja. Disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada seorang hamba bila mana ditimbang amalan dosa pahala, dosanya begitu berat, banyak dosa, amal apa pun tak ada. Bila dosanya banyak, Allah perintahkan dia masuk dalam neraka. Bila dia dihumbankan dalam neraka, dia minta tolong, tak ada siapa datang tolong. Tetapi hanya ada satu suara yang berbunyi, yang sudi menolong dia. Tuan-tuan tahu suara tu datang daripada mana? Suara itu datang daripada helaian bulu mata dia. Bulu mata ni bercakap-cakap. Kata bulu mata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dulu aku pernah dengar Nabi-Mu bersabda, mana-mana mata yang pernah menangis kerana takutkan engkau, diharamkan api neraka menyentuh tubuh badannya. Maka pada hari ini aku bersaksi, kata bulu mata, aku bersaksi, ya Allah, dulu aku pernah menangis kerana takutkan kau. Mungkin Tuhan punya badan lupa, mungkin Tuhan punya badan sangka dialah ahli neraka, amalnya tak banyak, surau tak pernah datang, dialah ahli neraka. Tapi dulu dia pernah menangis kerana kau. Kau pernah uji hidup dia, kau ambil mak dia, kau ambil ayah dia, kau ambil anak dia, dia menangis, dan tangisan itu disandarkan kepada kau. Sekali itu je. Disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan hamba ini daripada neraka, dimasukkan dia ke dalam syurga. Kata malaikat Jibril, fulan bin fulan terselamat hanya dengan sehelai bulu mata, tuan-tuan. Sehelai bulu mata. Nak sebut berharganya setitik air mata yang kita menangis, tangisan kita kepada Allah mampu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, semua Allah akan tanya di akhirat. Kemudian kita pendekkan, insya-Allah Allah sebut masih lagi surah Ali Imran ayat 185. Allah kata, faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang Allah jauhkan dia daripada neraka, balik di akhirat, alhamdulillah kita semua Allah haramkan api neraka, amin, tak masuk neraka. Wa udkhilal jannah, dimasukkan kita semua dalam syurga, faqad faz, inilah dia orang berjaya. Inilah Allah kata orang yang sebenar-benar berjaya, balik di akhirat masuk syurga, nerakanya tak ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala takdir syurga neraka ini Allah sudah takdirkan sebelum saya dan tuan-tuan lahir lagi, Allah dah tulis awal-awal. Tuan-tuan, sebelum kita lahir Allah sudah tulis awal-awal di Lauhil Mahfuz mati kita bila, rezeki kita sampai mana, jodoh kita dengan siapa, dan Allah sudah tulis awal-awal kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Ulama bila dengar hadis ni dia menangis. Sebab tuan-tuan mati Allah, Allah memang awal-awal sudah tulis kita ni syurga ke neraka. Sebelum kita semua pandai sarungkan serban, sebelum kita semua sarungkan jubah kita ni, Allah dah tulis awal-awal kamu ni syurga ke neraka. Tuan-tuan, ni Allah dah takdirkan yang kita tak boleh nak tolak. Macam mana pun kita punya jahat, macam mana karenah kita, kalau Allah sudah tulis kamu ahli syurga, hujung-hujung hidup dia kona juga jadi ahli syurga. Macam mana baik pun kita, banyak pun ibadat macam mana sekalipun, rasa kita hebat dalam bidang Quran sebagai macam mana sekalipun, kalau Allah dah tulis awal-awal kamu neraka, hujung-hujung dia kona juga jadi ahli neraka. Ini kita takut. Yang saya takut, yang saya risau, saya hari ni duk ceramah sana sini, Allah tengok saya, kamu sembang apa ni? Hujung-hujung aku tengok kamu kat mana juga. Tuan-tuan, Allah Rabbi, yang kita hari ni baca, yang hebat dalam bidang Quran, hebat dalam bidang agama, lama dalam bidang surau masjid, Allah tengok kamu rasa hebat pasal apa? Hujung-hujung kamu kat mana juga, tuan-tuan? Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Takdir syurga dan neraka Allah dah tulis awal-awal. Satu ketika Rasulullah SAW diberikan Nabi lembaran. Di sebelah tangan kanan Nabi ada satu lembaran senarai nama ahli-ahli syurga, dan nama ini tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah, itu saja. Tuan-tuan, di sebelah tangan kiri Nabi ada satu senarai nama ahli-ahli neraka, dan nama ini tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah, itu saja. Nabi dah awal-awal ada dah. Pada waktu itu nama kita belah mana, tuan-tuan? Pada waktu itu Nabi tengok nama kita belah mana, kanan ke kiri. Kita minta moga-moga nama kita semuanya berada dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, takdir syurga dan neraka ini kata ulama, walaupun Allah sudah takdirkan, tetapi dia boleh berubah dengan doa. Takdir syurga neraka boleh berubah dengan doa. Kalau kita minta sungguh-sungguh, ya Allah, sekiranya memang nama aku ini berada dalam neraka, aku mohon tukarkanlah namaku, aku taubat, masukkanlah aku dalam syurga. Boleh minta pada Allah. Bila dia sudah minta macam tu, sebenarnya memang dia ahli syurga. Masukkanlah aku dalam syurga, memang dia ahli syurga. Minta Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pula kita kata, takut ada orang kata, Ustaz, kalau macam tu penat-penatlah saya ibadat. Saya ibadat macam mana pun, kalau Allah takdirkan saya neraka, buat apa saya ibadat? Orang macam ni mudah tertipu dengan syaitan. Dia pun tak tahu dia syurga ke neraka, dia dah mengalah awal-awal. Kerja kita cuma taat. Kerja kita sebagai hamba cuma taat. Ada satu kisah, seorang hamba sedang ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ahli ibadat. Ibadatnya bagus, munajat dia bagus. Bila ibadatnya bagus, para malaikat di langit jatuh cinta dengan dia. Lalu malaikat-malaikat ni bila rasa suka, jatuh cinta, malaikat ni mengadu, ya Allah, kami ni sukalah tengok ni hamba kau ibadat ni, kami sayang kat dia, bagilah kami nak berjumpa dengan dia, kami nak salam dengan dia.
Allah kata sebelum kamu nak sayang kat dia, sebelum kamu rasa nak jatuh hati dekat hamba-Ku yang ibadat tu, cuba kamu tengok dulu di Lauhil Mahfuz, hujung-hujung dia ke mana, nama dia ke mana. Malaikat semua duk tengok di Lauhil Mahfuz. Alangkah terkejutnya malaikat ni tengok di Lauhil Mahfuz nama lelaki ini berada dalam neraka. Malaikat jadi pelik, neraka. Tengok kat dunia ibadat, nama dalam neraka. Tengok kat dunia ibadat, jadi pelik. Macam mana boleh neraka? Sehingga kan malaikat datang jumpa hamba ni, dia menyamar, dia kata, wahai fulan bin fulan, aku ni malaikat, aku tengok kamu ibadat macam ni, aku nampak kamu di Lauhil Mahfuz, nama kamu dalam neraka. Tuan-tuan bayangkan, kita duk sedap-sedap ibadat, tuan-tuan duk sedap-sedap zikir, baca Quran, tak datang mana orang tak kenal bisik pada tuan-tuan, Pak Haji, saya mimpi malam tadi Pak Haji masuk neraka. Apa tuan-tuan rasa? Imam duk sedap-sedap duk berzikir munajat, tiba-tiba makmum belakang bisik, Mam, saya mimpi Imam malam tadi lah Imam masuk neraka. Agak-agak apa tuan-tuan? Tak ke imam tu jeruk pakai wire speaker tuan-tuan, wire mic tu? Tak padan aku duk tengah zikir kata aku neraka. Tuan-tuan, lelaki ni kata apa? Bila malaikat beritahu kamu ni aku tengok ibadat punya cantik, di akhirat nama kamu di neraka, di Lauhil Mahfuz nama kamu dah ada dalam neraka. Apa kata lelaki ni? Dia kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi pelik malaikat, Alhamdulillah. Agaknya dia ni kurang dengar ke salah information. Kata malaikat ulang lagi, aku ulang lagi sekali, mungkin kamu ni yang pekak ke apa. Aku bagi tahu kamu ni yang hebat ibadat macam ni, aku tengok sendiri nama kamu di Lauhil Mahfuz, nama kamu dalam neraka. Adakah kamu jelas? Apa kata lelaki ni? Alhamdulillah. Kali ketiga malaikat ni tanya, aku agaknya mungkin kamu ni saja buat tak faham ke? Aku beritahu kamu yang hebat ibadat macam ni, aku nak beritahu kamu yakin aku ni malaikat, kamu ahli ibadat, kamu dapat rasa apa yang aku beritahu ni benar. Aku nak beritahu kamu yang hebat ibadat macam ni, aku tengok di Lauhil Mahfuz nama kamu dalam neraka. Adakah kamu tak terima kenyataan? Kata lelaki ni, aku kata tadi Alhamdulillah. Malaikat dia jadi pening tuan-tuan, pening dengan orang macam ni. Malaikat pun tanya, kenapa kamu masih kata Alhamdulillah, sedangkan berita yang aku kabarkan ini berita yang semua orang tak suka, neraka. Tapi kenapa kamu kata Alhamdulillah? Apa jawapan dia? Dia kata, aku boleh buat apa? Dia tu Tuhan, aku ni hamba. Tugas aku cuma taat. Kalau dia perintahkan aku untuk masuk neraka, kerja aku taat perintah dia, aku pergi. Kalau dia perintahkan aku masuk dalam syurga, aku boleh buat apa? Kerja aku cuma taat, aku pergi. Aku boleh buat apa? Dia kan hamba, aku boleh bangkang ke? Aku ni hamba, dia kan Tuhan, kerja aku cuma taat. Tuan-tuan, ni hakikat kehambaan yang sebenar. Allah bagi baik diterima, Allah bagi buruk pun terima. Kerja kita langsung tak layak untuk bangkang ketentuan daripada Allah. Kerja kita cuma taat. Malaikat jadi terpegun, malaikat balik pada Allah, beritahu, ya Allah, hamba kau ni walaupun dah beritahu dia ahli neraka, dia masih syukur kerana untuk taat kepada engkau. Apa kata Allah? Kamu tengok balik di Lauhil Mahfuz, dijenguk di Lauhil Mahfuz. Alangkah terkejutnya malaikat ni tengok nama lelaki ni berada dalam syurga, duduk dalam syurga. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takdir syurga neraka ni Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan. Sebab tu kita kena malu dengan Allah, sebab keputusan Allah tahu. Kita kena malu dengan Allah sebab keputusan Allah tahu awal-awal. Sebab tu mata Allah kita memang tak boleh nak rasa bangga diri, rasa hebat mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah paling tak suka orang sombong. Sombong dalam ibadat, sombong dalam pekerjaan, sombong. Sebab awal-awal Allah dah tahu dah sombong pasal apa. Nabi cerita dengan mata Allah, dalam hadis Nabi sebut belum 7.30, dah bunyi 7.30, tambah seminit boleh tuan-tuan. Tambah 5 minit lah tuan-tuan. Kalau saya lebih 5 minit, tuan-tuan semua buat batuk tuan-tuan. Itu tanda suruh berhenti lah tu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sebut, innar rajul
la ya'malu zamana tawila bi a'mali ahli jannah thumma yakhtimullahu lahu amalahu bi amali ahli nar. Kata Nabi, ada orang hidup dia beramal macam ahli syurga. Nabi kata ada orang hidup beramal macam ahli syurga, datang surau masjid, duduk kuliah lama sampai 7.40. Contoh tuan-tuan, Ustaz kata 5 minit 7.40. Ada orang hidup macam ahli syurga, kata Nabi, summa yakhtimullahu lahu amalahu bi a'mali ahli nar. Tetapi sayang, akhir-akhir hidup dia mengakhiri amalannya, amalan seperti mana amalan ahli-ahli neraka. Tuan-tuan, punyalah cantik amalan, dijaga 60 tahun punya amalan, tiba hujung-hujung nak mati dia buat benda dosa. Hujung-hujung tengah buat dosa, Allah cabut nyawa dia. Ada orang dijaga amalan di 60 tahun punya amalan, punya cantik, tapi dia buat satu amalan, satu dosa, ia akan memadamkan seluruh pahala dia. Banyak dosa-dosa yang kita buat akan memadamkan seluruh amalan. 60 tahun haji berkali-kali, semua padam, kosong. Syirik, riak, apa-apa dosa syirik. Ada satu dosa dia cuma angguk je tuan-tuan, angguk je, habis semua amalan, muflis. Ada tuan-tuan dosa angguk. Ustaz, angguk tak boleh Ustaz. Saya banyak kali pergi konsert, angguk banyak kali tuan-tuan. Angguk apa yang menghapuskan seluruh amalan? Menganggukkan umpatan orang. Kawan mengata, kawan mengumpat, tuan-tuan tak payah menyampuk, duduk sebelah, angguk tak ada setuju, saja, habis semua, muflis amalan dia. Sama aja, kan mudah kan? Sebab tu kata Nabi, orang ni hidup sepanjang hidup macam ahli syurga, summa yakhtimullahu lahu amalu bi amali ahli nar. Tapi sayang, akhir-akhir hidup dia buat amal macam ahli neraka. Matilah, apa pun tak bawa. Dia dah sembahyang 60 tahun tapi kosong. Dan Nabi juga bersabda, wa innar rajul la ya'malu zamana tawila bi amali ahli nar. Ada manusia hidup macam ahli neraka punya perangai, amalan macam ahli neraka, kata Nabi. Surau ni bukan tempat dia, tempat dia di kelab malam, tempat dia di lorong-lorong sana, RM50 saja tuan-tuan. Tempat dia tempat macam tu. Tapi jangan kita sangka buruk. Nabi kata summa yakhtimullahu lahu amalu bi amali ahli jannah. Tetapi orang ini mengakhiri hidup dia dengan amalan ahli syurga. Siapa tahu, mungkin selama ni dia tak pernah datang surau masjid, tapi tiba-tiba dia rasa nak taubat, dia rasa nak datang surau masjid, dia pun datang, tengok, dia pun cuba ambil wuduk pun 3 orang sebelah, oh macam ni ambil wuduk, dia tiru. Masuk pun semayang pun 3 orang, Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi yakin tuan-tuan, orang macam ni hati dia menangis ketika semayang. Hati dia menangis tengah semayang. Bahkan tangisan hati dia mengatasi tangisan hati kita. Bahkan kita pun sampai hari ni solat tak rasa apa pun tuan-tuan. Tapi dia yang baru datang belajar semayang, dia rasa, ya Allah, maaflah, aku baru belajar semayang, maaflah ya Allah. Ketika tu kalau Allah cabut nyawa dia, matinya husnul khatimah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita cuma taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. 7:33, 2 minit lagi tuan-tuan. Jangan risau, makin lambat kuliah nasi makin ditambah, tak salah saya lah. Lauk makin ditambah. Dia ada masa lagi nak beli kuih ke apa, nak tambah lauk kat belakang sana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lagi 2 minit. Tuan-tuan mata Allah, penutup kuliah pada malam ni, kita malam pula tuan-tuan, siang pagi ni, kita nak fikir sama-sama macam mana saya dan kita semua, ahli keluarga kita semua boleh selamat balik kepada Allah dalam keadaan kita semua dalam syurga. Kita nak fikir macam mana hari ni saya dapat berkumpul sama-sama dengan keluarga di ruang tamu. Kita duduk sama-sama keluarga, duduk ruang tamu sambil tengok TV, anak-anak lagi depan mata. Tuan-tuan duduk sekejap fikir macam mana hari ni saya nak bawa semua keluarga saya macam ni boleh kumpul sama-sama di akhirat tengok TV dalam syurga. Contoh tuan-tuan. Sedangkan Allah sebut dalam Quran hari ni kita sayang keluarga, tapi bagaimana keadaan keluarga di mahsyar?
Allah kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu kamu akan tengok ahli keluarga akan lari daripada keluarga masing-masing. Wa ummihi wa abi. Bila dia jalan-jalan terserempak mak dengan ayah. Ingatkan terjumpa mak ayah di mahsyar, nak peluk, lama tak jumpa, rindu tuan-tuan. Di dunia terpisah dengan mak ayah 30 tahun mak meninggal dunia. Dah 30 tahun tak jumpa, contoh. Di alam kubur ribu-ribu tahun, di mahsyar ribu-ribu tahun, tiba-tiba Allah jumpakan dengan mak ayah. Kita ingat sebiji muka mak ayah, tak lupa pun ini mak ayah kita. Apa kita buat? Kita tak peluk, kita lari. Tinggalkan mak, walaupun dipijak-pijak jutaan manusia, tinggal. Wa sahibatihi wa bani. Bila lagi pada mak ayah, Allah takdirkan terserempak pula dengan anak, dengan isteri. Ingatkan jumpa anak, kita nak peluk, jumpa isteri, kita nak peluk sama-sama, tapi lari tuan-tuan, lari. Kenapa boleh lari? Likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nu yughni. Sebab hari itu semua orang dok fikir diri masing-masing. Seorang suami takut nak jumpa isteri di mahsyar. Seorang ayah takut nak jumpa anak di mahsyar. Kenapa? Suami begitu takut nak terserempak dengan isteri di mahsyar, sebab takut bila jumpa isteri kat mahsyar, takut isteri buka mulut, takut isteri bocor rahsia. Ya Allah, inilah suami saya. Dia dulu rajin pergi masjid, dia rajin pergi surau, dia ajar orang semayang, tapi dia tak pernah ajar saya semayang. Dia tak pernah ajar saya tutup aurat. Hari ni saya susah sebab dia. Bocor rahsia. Susah tuan-tuan. Itu yang kita takut. Seorang ayah takut jumpa anak di mahsyar, takut-takut anak buka mulut bocor rahsia. Ya Allah, inilah ayah saya, dia ustaz, dia rajin pergi ceramah sana sini, tapi dia tak pernah tahu saya tak semayang. Dia tak pernah ambil tahu saya malam-malam hari, malam balik lewat malam apa saya buat. Hari ni saya susah sebabkan ayah saya tak tegur saya. Tuan-tuan, lagi kalau di dunia kita tak fikir bagaimana nak selamatkan ahli keluarga, di akhirat kita susah. Kita susah. Walaupun kita ahli surah majid, di akhirat susah. Sebab amanah keluarga Allah bagi, kita tak uruskan dengan baik. Kita boleh lepas nak masuk ke syurga, anak-anak tarik, isteri tarik. Kalau isteri satu, seorang nak tarik. Kalau isteri empat, lagi payah, empat-empat tarik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini, apa yang kita belajar, apa yang kita risaukan, itulah kita bawa oleh keluarga kita supaya sama indah. Kenapa? Bagi sahabat Nabi, hanya dengan kematian dia boleh jumpa Nabi SAW. Hanya dengan jalan kematian kita semua boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan jalan kematian saya dan tuan-tuan boleh jumpa balik arwah mak kita yang lama terpisah. Bila? Hanya jalan kematian. Hanya jalan kematianlah saya boleh jumpa semua para anbiya, macam mana rupa Nabi Yusuf, macam mana rupa Nabi Muhammad, macam mana rupa Nabi Ibrahim. Nak tengok bila? Lepas pada mati. Hanya dengan kematian kita semua boleh masuk syurga Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam masa kita takut pada mati, tapi kena ada rasa seronok, di sebalik kematian adanya kegembiraan. Maka mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir setakat tu sajalah. Nak tunggu tuan-tuan batuk sampai bila pun saya tak berhenti tuan-tuan. Saya tunggu juga bila nak batuk ni, kok saya terlajak. Maka mata Allah, saya fikir setakat tu saja. InsyaAllah segala salah dan silap harap dimaafkan. Tuan-tuan semua okey tuan-tuan? Sihat ya, boleh dapat ya. Syukurlah tak ada siapa yang tidur dengan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga yang berhimpun pada pagi ini semuanya dihimpunkan kembali oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah